polemik. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Malaysia Memilih menjelang Pilihan Raya Umum ke-15. Polemik jawatan Timbalan Perdana Menteri kembali hangat diperkatakan selepas Presiden UMNO, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid cadang agar BN Sabah masukkan dalam manifesto mereka. Malah Pakatan Harapan juga sebenarnya sebelum ini pernah cadang jawatan untuk dua Timbalan Perdana Menteri. Satu dari Sabah dan satu dari Sarawak. Bagaimanapun, kalau kita lihat reaksi awal kepimpinan di Sabah dan Sarawak yang melihat ia mungkin hanya bersifat retorik dan mempersoalkan mengenai kuasa ataupun influence yang diperoleh oleh individu ataupun wakil daripada Sabah dan Sarawak sekiranya mereka diberikan jawatan Timbalan Perdana Menteri. Dan bagi mereka yang lebih penting adalah pelaksanaan Perjanjian Malaysia ataupun MA63 itu dilaksanakan sepenuhnya. Dan jawatan yang kita tidak dengar lagi selepas langkah syaitan di mana pentadbiran diterajui oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin, tidak ada jawatan TPM. Sebenarnya ada jawatan Menteri Kanan sehinggalah Parlimen dibubarkan. Tapi perlu ke sampai ada 2 atau 3 timbalan Perdana Menteri? Itu yang nak kita berdiskusi pada Malaysia Memilih kali ini. Bersama di talian kita ada 2 penganalisis politik. Kita ada Profesor Dr. Kartini Abu Talib, Timbalan Pengarah Institut Kajian Etnik Kita UKM, dan juga Profesor Dr. Siva Murugan Pandian, penganalisis politik Universiti Sains Malaysia. Selamat pagi kepada dua-duanya. Selamat pagi Gigi dan Hakim. Hakim, ya. Okey, kita nak mulakan dengan Prof Kartini dulu. Kita bercakap mengenai usaha ataupun saya kira cadangan untuk adakan sehingga 3 jawatan TPM. Adakah sebenarnya itu wujud dalam perlembagaan ataupun wujud dalam klausa perlembagaan itu untuk jawatan ini? Okey, pertama sekali dari segi usulan ini di mana Gigi dan Hakim telah nyatakan dia bukan usulan baru. Pada saya ini adalah satu usulan lapuk yang membawa idea lama. Dari zaman analog hinggalah ke zaman digital, kita masih lagi mendengar idea lama ini dibangkitkan. Apa yang sebenarnya Sabah dan Sarawak mahukan ialah pembangunan inklusif dan setara, iaitu basket ekonomi untuk Sabah dan Sarawak yang perlu dijaga dan inklusiviti dari segi pembangunan yang seiring dengan semenanjung. Dan bukan menawarkan jawatan TPM yang melibatkan, kita pun nampak kalau ada lagi banyak jawatan maka ada impak keuangan, gaji, emolumen dan sebagainya yang saya rasa tidak rasional dan tidak praktikal. Dan dari segi urus takbir pun, dalam satu kapal bila ada terlalu banyak nahkodanya, kapal akan karam kerana konflik dan arahan yang tidak seiringan. Dari sini kita lihat peribahasa juga telah menggambarkan kesukaran memimpin jika ada beberapa singa menguasai sebuah gunung. Jadi saya kira apa yang perlu dibawa ialah mengenal pasti apa sebenarnya secara praktikal pembangunan yang sesuai dan seiring dengan kemahuan Sabah dan Sarawak seperti mana mereka mahu merealisasikan Perjanjian Malaysia 1963 dan mewujudkan beberapa jawatan pentadbiran seperti TPM sehingga 2 atau 3 jawatan ini tidak ada dalam perlembagaan. Ianya lebih kepada bagaimana kesesuaian itu boleh dilakukan berdasarkan keperluan dan kapasiti semasa. Dr. Kartini, tidakkah Sabah dan Sarawak akan mempunyai kelebihan sekiranya mereka mempunyai wakil di jawatan Timbalan Perdana Menteri? Tidakkah ia akan membantu untuk memajukan infrastruktur di Sabah dan Sarawak? Okey. Pada saya, power balance is not about offering everyone to be a leader, but to offer power sharing, perkongsian kuasa dari segi adakah perkongsian kesetaraan dari segi mutual vetonya hak pembatan. Jika ada apa-apa perkara yang dilihat tidak menguntungkan Sabah Sarawak pemimpinnya boleh menggunakan mutual veto untuk menolak mana-mana perkara atau usulan tidak menguntungkan. Ataupun kembali kepada menyediakan agihan proportionality, agihan dari segi sumber dan urus takbir dan segmental autonomy dari segi kementerian, agihan perjawatan, bukan kepada offering everyone to be a leader. Jadi yang itu saya kira dia balik kepada bagaimana kebijaksanaan mengatur
apa yang penting. Mungkin jawatan penting dalam pentadbiran atau kabinet kerajaan itu memberi ruang kepada Sabah dan Sarawak untuk tampil ke hadapan. Janganlah letak Kementerian Keuangan hanya kepada satu parti saja. Ini perkongsian kuasa yang toleransi yang perlu diberikan. Misalnya kita pun tahu portfolio kementerian yang mana dilihat sebagai prioriti utama, keuangan, pendidikan, dan pengangkutan misalnya. Perkara-perkara ini sangat penting, dan bagaimana kita menyediakan ruang dan peluang yang setara kepada menteri-menteri daripada Sabah dan Sarawak jika mereka menang untuk tampil bersama berganding bahu dalam memastikan pembangunan inklusif bagi Sabah dan Sarawak itu merealisasikan agenda MA 1963. Prof Siva, bagaimana Prof Siva melihat pada cadangan ini? Adakah cadangan ini hanya sekadar retorik politik untuk meraih sokongan MP Borneo? Pandangan Prof? Ya, saya melihat bahawa walaupun jawatan itu tidak wujud di dalam perlembagaan, jawatan yang wujud hanyalah di bawah Perkara 43 pelantikan seorang Perdana Menteri dan Menteri-Menteri. Jemaahnya merangkumi pelbagai pihak, dan sudah pastilah dalam konteks ini bagi saya jawatan Timbalan Perdana Menteri itu penting. Ini dalam keadaan perubahan pembaruan yang sedang berlaku dalam konteks ekosistem politik tanah air, blok Semenanjung, blok Borneo itu boleh memberikan satu pengukuhan ke atas kesepaduan bagaimana kita dapat merapatkan jurang di antara soal kenegerian, dan juga sentimen yang lebih besar adalah bagaimana jawatan itu harus digunakan untuk meningkatkan soal kesejahteraan, keperluan, kemahuan, keselesaan rakyat Sabah dan Sarawak. Jawatan itu penting untuk membolehkan blok Borneo dilihat merupakan satu formula tawaran baru yang disesuaikan dalam keadaan semasa, walaupun ia sudah dinyatakan secara retorik selama ini, tapi bila kedua-dua gabungan besar sudah pun menyatakan akan dinyatakan hasrat itu di dalam manifesto Pilihan Raya ke-15, manifestasi ke atas perkara ini perlu diterjemahkan dalam bentuk pelaksanaan. Jawatan itu penting bagi saya kerana saya melihat ia juga sudah pun dibincangkan dalam Majlis Mesyuarat Khas Perjanjian Malaysia 63. Perjanjian Malaysia 63 sudah pun dipersetujui akan dilihat, dirangka dan juga dilaksanakan. Bermakna jawatan Timbalan Perdana Menteri barangkali boleh digunakan untuk membolehkan perkara-perkara yang sudah dipersetujui dalam Perjanjian Malaysia 63 dilihat secara konkret, diterjemahkan dalam bentuk pelaksanaan, dan jawatan nombor 2 di dalam kerajaan walaupun tidak wujud secara legit tetapi boleh dimasukkan dalam jemaah kabinet dengan jawatan menteri turut dipegang oleh mereka yang bakal memegang jawatan Timbalan Perdana Menteri, supaya mereka tahu apa yang berlaku dalam jemaah menteri, mereka tahu apa yang perlu dilakukan, dan bagaimana jawatan itu juga sebenarnya adalah satu bentuk usaha ke arah masa depan yang lebih baik di antara hubungan Semenanjung Sabah dan Sarawak. Ya, Prof Siva, kalau kita lihat secara kebiasaannya sejak beberapa pilihan raya umum yang lalu, struktur kabinet itu dibuat dengan seorang Perdana Menteri, kemudian ada Timbalan Perdana Menteri. Cuma pasca PRU 14, ia sedikit berubah dengan adanya jawatan Menteri Kanan. Tetapi strukturnya hampir sama. Ada menteri yang menjaga portfolio kementerian-kementerian tertentu. Kemudian ada menteri-menteri yang menjaga portfolio yang lebih spesifik. Contohnya menteri-menteri di Jabatan Perdana Menteri. Ada yang menjaga hal ehwal perundangan, menjaga hal ehwal perpaduan, dan sebelum ini juga ada menteri di Jabatan Perdana Menteri yang fokus terhadap perpaduan yang menjaga portfolio ataupun oversee isu-isu melibatkan Borneo, Sabah dan Sarawak. Tidakkah sekiranya ada jawatan Timbalan Perdana Menteri, adakah yang akan mewujudkan soal pertindihan ataupun soal terlalu banyak pihak yang melihat kepada satu kawasan ataupun satu oversee satu perkara, dalam konteks ini melihat kepada kepentingan Sabah dan juga Sarawak? Ya, bagi saya, kita harus melihat selepas PRU ke-15, apakah bentuk kabinet yang mahu dilahirkan? Apakah kabinet ini adalah satu kabinet yang memperlihatkan keterangkuman yang memberikan gambaran kepada satu pasukan yang ampuh, mantap, dapat mengenal pasti perkara-perkara yang perlu dilakukan setiap kementerian secara spesifik, dan bagaimana jawatan Timbalan Perdana Menteri itu penting untuk memberikan gambaran bahawa untuk melangkah ke depan kita sedang mencari
satu formula baru, satu tawaran baru yang dirasakan sesuai dengan kedudukan semasa. Malahan kita juga melihat kedudukan ini adalah satu kedudukan yang getir. Bukan saja dalam soal melihat kepada sentimen kenegerian yang berlaku, tetapi bagaimana kabinet yang boleh dikecilkan tetapi dengan jawatan-jawatan penting dikekalkan. Bermakna mereka ini memainkan peranan yang besar dalam soal untuk memulihkan kerencakan ekonomi, soal kesejahteraan, soal keprihatinan ke atas kebajikan, agar jurang-jurang yang wujud di dalam masyarakat di antara kelas atasan, bawahan, pertengahan dapat dirapatkan, jurang di antara kenegerian juga dapat diperkukuhkan, dan lebih daripada itu kita mahu melihat soal keharmonian, keperpaduan, kedamaian di antara kesemua blok ini akan membawa satu gambaran baru, wajah baru kepada Malaysia. Blok Semenanjung, blok Borneo harus dilihat menuju ke arah satu blok Malaysia yang satu, yang melihat kepada kekuatan yang ada kepada kepimpinan yang bakal menerajui kerajaan dan negara berdasarkan kepada kabinet yang akan dibentuk. Ini juga adalah soal pelantikan yang akan dilakukan oleh bakal Perdana Menteri yang saya rasakan akan melihat kepada bagaimanakah bentuk acuan kabinet yang saya rasakan tidak boleh lagi membesar bagaimana yang telah wujud sebelum ini, tetapi kualiti yang ada itu memberikan gambaran kepada satu pasukan yang mantap. Prof, maksudnya kalau perlu jawatan TPM, cukuplah seorang TPM daripada Borneo? Bagi saya tidak mahu wujudkan satu konflik di antara negeri-negeri Borneo. Barangkali ianya bertujuan supaya Sabah dan Sarawak melihat kepentingan mereka itu dihasilkan bersama. Tetapi kalau katakan tidak boleh berkompromi dengan dua itu juga sudah dianggap satu tawaran yang besar dalam konteks manifesto pilihan raya akan datang. Yang penting di sini adalah keazaman politik. Perlu ada negosiasi tawar-menawar, pengorbanan, kompromi yang menunjukkan bahawa kita bergerak ke arah politik matang, berhemah. Ianya bukan soal merebut jawatan, tetapi sejauh mana jawatan itu anggap satu tanggungjawab penting ke arah masa depan yang lebih baik di atas Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Ya. Baik, bila ada 3 TPM ni kita akan menyaksikan saiz kabinet itu juga besar. Dan adakah saiz kabinet ni bila dah besar pembelajarannya juga akan besar. Kita akan tanyakan perkara ini kepada dua penganalisis politik kita, tapi kita perlu berhenti rehat seketika, kembali selepas ini. Baik, dalam Malaysia Memilih jam ini kita berdiskusi berkenaan dengan usul yang hangat diperkatakan cadangan, iaitu kepada 3 timbalan Perdana Menteri, termasuk dicadangkan melantik daripada Borneo sana. Tapi dalam masa yang sama juga kalau kita tengok Hakim, pada Perikatan Nasional dahulu menyaksikan saiz kabinet yang besar, iaitu 70 orang menteri, dan timbalan menteri dengan belanja pun besar juga, 7.184 bilion ringgit. Itu untuk gaji menteri, timbalan menteri, tapi prestasi kerjanya kita boleh persoalkanlah. Kita kembali kepada dua penganalisis politik kita. Kita pergi kepada Prof Kartini. Prof, sebenarnya berapa besar saiz kabinet yang sesuai sebenarnya? Dan juga kalau kita cakap semakin besar kabinet itu semakin banyak belanjanya, tapi dengan kesesuaian ekonomi ketika ini sebenarnya apa yang kita perlukan? Okey, kalau kita perhatikan yang sebenarnya dia sangat bergantung kepada berapa besar gabungan atau parti politik yang berada dalam satu gabungan. Sebab bila menang, semua orang nak merasa. Sebab itu kita melihat zaman Mahathir pernah perjawatan itu lebih daripada 42 kementerian dan portfolio yang diwujudkan. Zaman kerajaan campuran ini, kalau saya kira ada dalam 35 perjawatan yang diwujudkan. Daripada Menteri Kanan melibatkan perdagangan antarabangsa, industri, Menteri Pertahanan, Menteri Kerja Raya, Menteri Pendidikan, Keuangan berdiri sendiri, dan Menteri di Jabatan Perdana Menteri ada yang bertugas tentang ekonomi, tugas-tugas khas, Parlimen dan undang-undang, hal ehwal agama, hal ehwal Sabah dan Sarawak, Menteri Pengangkutan, Menteri Alam Sekitar, Sumber Manusia, Wilayah Persekutuan, banyak wanita, keluarga, pengkajian tinggi, tenaga dan sumber asli, Menteri Dalam Negeri. Jadi asas pokoknya ialah sangat bergantung kepada siapa parti politik yang duduk di bawah gabungan yang menang untuk membentuk kerajaan. Mereka yang menang semuanya ingin merasa
Jadi ketentuan saiz kabinet itu bergantung kepada berapa banyak parti yang berada dalam gabungan. Kerana kali inilah kita lihat begitu banyak kerencaman gabungan-gabungan daripada pelbagai parti yang duduk di bawah satu payung atas maksud untuk menarik pengundi dan keyakinannya bahawa mereka boleh memimpin. Jadi saiz kabinet ini tak boleh ditentukan sekarang. Mana yang lebih praktikal ialah bagaimana perkongsian kuasa itu diberi dan diberi pada saya semua dapat merasa menjadi menteri dan semuanya mahu berkhidmat untuk rakyat. Ya, Prof, cakap mengenai saiz kabinet ini, saya teringat apa yang pernah ditawarkan oleh Ketua Pembangkang calon Perdana Menteri bagi Pakatan Harapan, Datuk Seri Anwar Ibrahim pernah menyatakan sekiranya Pakatan Harapan diberi mandat oleh rakyat dalam pilihan raya umum ke-15 ini, dia nak kecilkan saiz kabinet. Okey, dia nak kecilkan. PN sebelum ini 70 menteri kabinet dan timbalan menteri. PH masa 2018 lebih kurang 55 kalau tak silap saya. Tapi pada masa yang sama juga menyatakan mengenai nak 2 jawatan TPM. Dia agak sedikit kontradik. Bagaimana model yang sesuai sebenarnya? Kita bercakap dalam konteks kabinet, functioning kabinet yang bukan hanya perlu sekadar memenuhi kehendak dan keperluan mereka yang dah menang mestilah nak jawatan dan sebagainya kan. Tapi dia lebih lihat kepada usaha functioning kabinet yang benar-benar berfungsi melaksanakan tanggungjawabnya itu. Okey. Even ketika Anwar Ibrahim mengusulkan zaman 2018 ada 55 saja portfolio kementerian yang diwujudkan. Kalau kita perhatikan itu juga tidak berjaya. 22 bulan pentadbir, banyak kekakuan yang berlaku dalam pentadbiran kerajaan. Nota jemaah menteri pun tak boleh nak buat dengan baik. Dia tak lulus. Ini pada pandangan Tun Mahathir ketika itu. Agak menarik. Jadi persoalannya ialah saiz kabinet yang bagaimana dilihat sesuai. Saya kira mereka perlu mengenal pasti beberapa kementerian yang dilihat paling asas. The core ministry, dan kemudian barulah ditentukan bagaimana kementerian-kementerian lain yang boleh disekalikan. Macam Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi, adakah boleh disatukan dengan Kementerian Teknologi Keterbaharuan misalnya? Adakah Sains dan Teknologi juga boleh digabungkan, komunikasi dan multimedia misalnya? Jadi perkara-perkara ini harus duduk dan dibincangkan. Tidak hanya kita sebagai menentukan apa yang sesuai dan tidak sesuai. Dia balik kepada bagaimana political negotiation and bargaining itu boleh berlaku dalam kalangan parti politik yang duduk di bawah gabungan yang sama. Secara idealisme, memang kita mahu functioning kabinet yang meletakkan dan boleh mengenal pasti kementerian-kementerian yang fungsinya adalah fungsi teras yang utama dan beberapa kementerian lain boleh disatukan. Itu secara idealismenya, maka saiz kabinet itu nampak lebih kecil. Namun begitu, persoalan political negotiation dan bargaining mungkin boleh mengatasi maksud kepada functional cabinet. Mereka perlu memberi ruang dan peluang kepada persetujuan untuk bersama dan menang membentuk kerajaan. Maka kapasiti kepada pembentukan saiz kabinet itu sangat bergantung kepada perundingan dan tawar-menawar ini. Ya, dan Prof Siva, kita memang menantikanlah kalau selepas PRU 15 ni berapa sebenarnya menteri yang akan ada dalam kabinet itu. Tapi sebenarnya siapa yang perlu pantau prestasi jemaah menteri ini? Sebab kita tahu kita mahukan, tak tahulah berapa besar pun saiz kabinet tu, tapi yang pentingnya adalah menteri yang berfungsi, kan? Kabinet yang berfungsi. Jadi siapa yang patut pantau prestasi jemaah menteri ini? Metrik ukuran prestasi menteri dan timbalan hanya ikut Perdana Menteri atau ia akan ikut rakyat juga? Begini bagi saya kita kena memahami mengapakah kabinet itu diperlukan. Sudah pasti adalah untuk mentadbir urus negara dengan lebih baik dalam mempertahankan soal kesejahteraan, soal memastikan kebahagiaan dan juga keharmonian tidak tergugat. Dan inilah tanggungjawab yang harus diletakkan di atas kabinet. Walaupun saiz itu besar ataupun kecil, sepasti yang akan dinilai adalah kualiti. Apakah mereka yang dilantik itu ada kewibawaan, ketokohan, ada kemampuan untuk berada di dalam kabinet. Sepastilah penilaian wajar dilakukan oleh satu badan bebas
tidak semestinya oleh Perdana Menteri yang barangkali mempunyai tanggungjawab yang lebih besar daripada itu. Rakyat boleh menyumbang kepada soal prestasi dan juga populariti seseorang ahli kabinet, tapi jika sekiranya dilantik satu badan yang bertanggungjawab untuk mengaudit anggota kabinet, sudah pastilah itu akan memberikan nilai tambah kepada usaha melihat bagaimanakah tanggungjawab itu diterjemahkan dalam bentuk pelaksanaan. Ia bukan sekadar memegang sesuatu tanggungjawab, tetapi kita mahu melihat kabinet ini merupakan kabinet yang berprestasi tinggi, mempunyai nilai budaya kerja yang hebat, boleh jadikan contoh. Di Amerika hanya sekadar 25 orang, di China dalam 33 orang. Pasti dalam konteks negara kita melihat angka yang seiring dengan populasi, bukan sekadar melihat kepada penjajaran politik yang berlaku, dan sudah pasti ini juga adalah formula yang penting yang perlu direka bentuk untuk memenuhi aspirasi generasi akan datang, supaya ketokohan politik tidak diletakkan di tanda aras terendah bila kita melihat pekerjaan yang dinilai oleh rakyat. Rakyat menjadi sumber kepada kedudukan mandat yang diberikan di dalam pilihan raya, dan bagaimana kabinet ini harus memberikan gambaran mereka berpegang kepada persoalan ataupun gerak kerja merakyatkan kepimpinan. Bagi saya, bila ada badan bebas menilai kabinet, sudah pastilah badan bebas ini akan mengambil kira sumbangan daripada setiap rakyat yang boleh memberikan pandangan, melangkaui kepentingan fahaman politik, tetapi bagaimana prestasi kabinet itu dilakukan secara berkala penilaiannya, agar kita mempunyai kabinet yang akan terus dicontohi oleh generasi akan datang. Prof, kalau kita lihat politik ini art of possibility, art of convincing people, bermain dengan angka dan juga persepsi. Seringkali bercakap mengenai prestasi menteri-menteri, timbalan menteri ataupun kabinet ini, kita lihat kepada bagaimana cara mereka berhadapan dengan rakyat mengikut lensa media dan sebagainya. Tetapi adakah Prof melihat kepentingan untuk sesuatu portfolio itu, baik menteri ke timbalan menteri ke, diberikan job description yang lebih terperinci dan khusus agar rakyat tahu, okey, saya lantik 2 timbalan Perdana Menteri contohnya daripada Sabah dan juga Sarawak. Job description dia, KPI dia adalah sekian dan sekian. Ini seringkali saya kira kurang kita dengar apabila mereka mentadbir ataupun menduduki kerusi peringkat pentadbiran. Sedangkan kita nak apply kerja pun kena beritahu job description apa expectation kita nak buat. Tapi mereka ini kerja paling besar, menguruskan 32 juta rakyat Malaysia, tidak berbuat demikian. Bagaimana? Hakim. Ya, Prof. Okey, saya rasa agak tidak tepat kalau kita mengatakan mereka tidak ada TOR, ya. Kalau lihat kepada kebanyakan kementerian, kalau kita banyak bekerjasama dengan kementerian, kita dapat lihat setiap menteri ini dia ada KPI masing-masing, Semuanya very strategic and very comprehensive. Ada plan tindakan dan semuanya. Betul, Cuma Prof. KPI ini tidaklah dikongsi secara umum. Ya, Prof. Ya, itulah persoalan yang saya ingin ajukan, Prof. Berada pada KSU kementerian, yang sebenarnya mengatur dan memastikan KPI itu dicapai. Cuma perkara ini kurang maklumatnya dikongsi dengan di luar, kerana selalunya apa yang dikongsi ialah keberhasilan. Not the process itself, but more of the output yang kementerian telah keluarkan. Jadi tidak adil kalau kita kata mereka tidak ada TOR. Mereka ada TOR dan mereka ada KPI pada setiap kementerian yang perlu dicapai, dan audit juga ada dalam kementerian itu sendiri. Saya well known perkara tersebut. Cuma persoalan yang dibangkitkan di sini adalah dia tidak sampai kepada peringkat bawah, kerana mungkin lebih mudah untuk melihat kontroversi ataupun end product ataupun result hasilnya itu. Prof. Yelah, kalau kita pakai baju pun kita tak buka semua, Itu maksud saya, Jadi dari segi proses itu, mungkin rakyat tak semua maklum, tapi yang kita tahu di hujungnya ialah keberhasilan yang diukur, Dan kalaulah kita mengatakan mereka tidak ada TOR itu agak tidak tepatlah, pada pandangan saya, kerana bersama dengan beberapa kementerian mereka telah ada KPI
pada awal tahun hinggalah pertengahan tahun adanya report berkala, ya. Mereka perlu melaporkan, ya. Mereka perlu melihat apakah intervensi, ya. Dan strategic comprehensive plan yang mereka bina itu sangat teliti dan mengambil masa dan tenaga dengan pelibatan pakar, NGO dan sebagainya, ya. Cuma yang rakyat lihat ialah keberhasilan di hujungnya, output saja. Mereka tidak melihat kepada bagaimana proses itu, ya, dikongsi dan dimaklumkan dari awal hinggalah ke akhir, ya. Ini yang sebenarnya mungkin, ya, rakyat perlu dimaklumkan, ya, secara literal, ya, ataupun secara bertapis apakah proses-proses catat alif yang berlaku pada setiap perkara-perkara yang dilakukan oleh kementerian ini, ya. Sama seperti bagaimana M sebelumnya, bila menetapkan 100 hari KPI, masing-masing cuba mengenengahkan the low hanging fruit yang boleh dicapai oleh setiap kementerian. Bagaimana pandangan Prof. Siva, transparansi itu dalam kita kata prestasi penyampaian dan juga kuasa-kuasa menteri ini? Setiap menteri ada tanggungjawab yang sudah pun diperincikan. Dan mereka ada agensi dan juga pegawai yang bertanggungjawab dalam melaksanakan apa saja perancangan, perincian kepada pelan tindakan mereka. Sebab itu ada dasar, ada pelan tindakan yang disesuaikan dengan keperluan setiap kementerian. Barangkali di peringkat bawahan, rakyat hanya mahu melihat hasil akhir. Mereka tidak melihat kepada proses untuk sampai ke tahap terakhir. Ada kesangan, ada strategi, ada intervensi yang perlu dilakukan yang disesuaikan dengan perubahan semasa. Sebab itu, setiap kali kabinet dibentuk oleh Perdana Menteri akan menyatakan bahawa akan ada kad laporan prestasi setiap kementerian untuk dinilai. Pernah dibentangkan tahun lepas di bawah kementerian yang wujud di bawah kepimpinan Datuk Ismail Sabri Yaakob. Kita lihat setiap kementerian diberikan ruang untuk mendekati pencapaian mereka agar rakyat tahu apa yang telah dilakukan oleh setiap kementerian, agensi mereka, apakah kesangan dia. Perlahan saya rasakan ini merupakan bukan satu amalan baru. Ia pernah dilakukan. Semuanya, adakah ia sampai kepada setiap kumpulan sasar? Adakah setiap kumpulan sasar itu tahu bahawa ada tanggungjawab tertentu yang telah pun diperuntukkan kepada setiap menteri? Ada yang tidak boleh dilakukan? Apakah wujud koordinasi di dalam setiap kementerian apabila wujud sesuatu isu yang membawa kepada soal musibah ataupun yang bersifat kepentingan masyarakat secara umumnya? Jadi bagi saya yang perlu kita lihat dalam pembentukan kabinet, dalam pemilihan anggota kabinet adalah penilaian yang rasional praktikal harus diberikan, melangkaui fahaman politik. Kita tidak boleh bersifat emosional. Kita melihat hanya kesalahan ataupun ada perkara yang tidak sampai, tetapi perkara-perkara yang dilakukan itu tidak diwar-warkan. Itu tidak adil kepada barisan kabinet. Banyak yang ada dilakukan, semuanya mungkin dari sudut komunikasi, dari segi kandungan, dari segi secara makna komprehensifnya perkara itu sampai kepada anggota masyarakat perlulah diubah selepas ini. Pastinya ada ruang penambahbaikan yang boleh dilakukan dalam kabinet yang bakal diwujudkan pada 20 hari bulan. Kita harapkan mudah wujud kabinet itu, tidak berlaku sebarang perkara yang unprecedented pada 19 ataupun 20 hari bulan November nanti. Terima kasih kepada kedua-dua panel kita, Profesor Dr. Kartini Abu Talib, Timbalan Pengarah Institut Kajian Etnik Kita UKM, dan Profesor Dr. Siva Murugan Pandian, Penganalisis Politik Universiti Sains Malaysia USM, berkongsi pandangan dan perspektif persoalan mengenai perlukah sampai 2 ataupun 3 timbalan Perdana Menteri ini. Baik, dengan itu sekian saja diskusi kami. Saya Jijik Ahmad. Saya Akhil Rahman. Jumpa lagi.